Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung sesi PDPR kita dengan topik yang kedua, perdagangan antarabangsa bahagian yang kedua, masih dalam bab yang kedua ekonomi tingkatan 5 iaitu Malaysia dan ekonomi global. Sebelum itu kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Pertama, menjelaskan kesan tarif, subsidi dan kuota terhadap perdagangan antarabangsa. Kedua, menjelaskan kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa. Baiklah, kita lihat kesan tarif terhadap perdagangan antarabangsa terlebih dahulu. Ini adalah clue pasaran kereta. Jadi kita lihat sebelum berlakunya perdagangan antarabangsa, keseimbangan pasaran kereta dicapai pada titik I kosong sini. Apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran di kosong S kosong S kosong yang pertama sekali. Okey. Selepas pada harga 80,000 dan juga kuantiti keseimbangan 12,000. Okey. Selepas berlakunya PAB, perdagangan antarabangsa, maksudnya mungkin ada kereta import yang dibawa masuk, kalau S0 ini beralih ke kanan ke S1. Yang mana dia membentuk titik keseimbangan baru pada titik I1. Harga kereta baru ialah 60,000 manakala kuantiti diminta ialah 16,000 unit. Okey. Pada tingkat harga RM60,000 ini, jumlah penawaran kereta dalam negara adalah sebanyak 8,000 unit. Ini ya. Dan kereta yang diimport pula sebanyak 8,000 unit juga. Macam mana dapat 8,000 unit? Tengok perbezaan tadi. Peralihan S0 ke S1. Kamu abaikan dululah S2 ini. Okey, tengok dia punya perbezaan dari sini ke sini kan? So tolaklah 16,000 tolak dengan 8,000, dapatlah 8,000 unit. Itu cara mau cari kereta diimport lah. Okey, apabila tarif dikenakan sebanyak RM10,000, keluk penawaran S2 terhasil, iaitu S1 dia beralih ke kiri, membentuk satu lagi titik keseimbangan baru iaitu I2 pada harga yang baru iaitu RM70,000 dan juga kuantiti permintaan sebanyak 14,000 unit. Okey, pada tingkat harga RM70,000 ini, jumlah penawaran kereta dalam negara adalah sebanyak 10,000 unit dan jumlah kereta diimport pula sebanyak 4,000 unit. Macam mana mau cari, kamu nampak sini kan? Ini keluk penawaran yang baru. So caranya adalah kamu kena tengok di mana dia bersilang dengan kuantiti yang mana. Macam ini S2 ni dia bersilang di sini kan? Tarik ke bawah. Jadi 10,000 lah. Ini maksudnya adalah kuantiti yang ditawar, yang sanggup ditawar. Jadi mau cari jumlah yang diimport adalah, tengok keseimbangan tadi dia 14,000 tolak dengan 10,000, dapat dah dia 4,000 unit. Sama juga macam tadi yang S1 itu, mau cari jumlah yang ditawarkan dalam negara sebab perbezaan titik dia adalah sini. Keluk sini dengan keluk yang di sini. S0 dan S1. Perbezaan keluk dia. Tengok di mana dia bersilang sini kan 8,000. Dia sebelah tadi 16,000 tolak dengan 8,000. Sekarang ni pula peralihan daripada S1 ke S2. Kita tengoklah keluk S2 dan S1 sahaja. Okey. Keluk S2 bersilang dengan 10,000, maksudnya ini adalah kuantiti ditawar. Jadi jumlah kuantiti diimport, tolak. Sini tadi keseimbangan dia 14,000 tolak dengan 10,000, dapatlah 4,000 unit. Jadi kerajaan akan memperoleh hasil cukai sebanyak 40 juta. Macam mana dapat 40 juta adalah RM10,000 tarif yang dikenakan tadi darab dengan 4,000 unit yang diimport. Jadi dapatlah kita 40 juta. So ini adalah kawasan hasil cukai yang diperoleh oleh kerajaan. Baiklah, apakah kesan pelaksanaan tarif? Ada kesan positif, ada kesan negatif. Kesan positifnya yang pertama, harga kereta import meningkat. Jadi bila harga kereta import meningkat, mestilah permintaan kereta import akan menurun. Sebab dalam teori permintaan, hukum permintaan, semakin tinggi harga sesuatu barang, maka kuantiti diminta akan menurun. Jadi ini senang sahaja. Okey, bila harga kereta import itu meningkat, maka permintaan kereta import itu akan menurun. Orang akan beralih ke barang pengganti yang lebih murah, iaitu kereta buatan tempatan. Ketiga, penawaran kereta oleh pengeluar tempatan akan meningkat.
Okay, sebab banyak permintaan kan. Jadi firma tempatan akan tingkatkan jumlah pengeluaran. Jumlah kereta import dapat dikurangkan dan juga peningkatan guna tenaga dalam negara. Ialah bila ramai orang yang minta kereta tempatan sebab lebih murah, maka firma-firma industri otomotif ini yang buat kereta ini akan ambil lebih banyak pekerja. Jadi peningkatan guna tenaga dan juga mengurangkan pengangguran dalam sesebuah negara. Kesan negatifnya pula adalah herotan. Herotan ini ialah pengalihan sumber yang lebih cekap kepada industri penggantian import. Sebelum ni mungkin sumber yang ada boleh digunakan untuk hasilkan satu lagi produk yang lebih baik. Tapi oleh sebab kita mengurangkan import, kita alihkan sumber itu ke sumber penggantian import. Kalau dalam kes tadi itu adalah kereta lah. Okey, jadi herotan. Kedua, pengguna terpaksa menanggung perbelanjaan yang lebih besar. Ini untuk pengguna-pengguna yang ingin beli kereta import. Sebab mereka perlu bayar tarif untuk beli kereta import itu. Ketiga, pengguna terpaksa menggunakan barangan kurang bermutu. Ada barang import yang memang kita tahu dia sangat berkualiti. Okey, jadi bila mahal dia terpaksa beralih kepada barang yang lebih murah ataupun barang tempatan kurang bermutulah. Tapi sekarang barangan tempatan kita pun juga bermutu. Okey, keempat, mengurangkan daya saing industri penggantian import untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran. Dan yang kelima, menghadapi tindak balas yang sama daripada negara yang dikenakan tarif. Maksudnya sini, bila kita kenakan tarif kepada sesebuah negara, mungkin kalau kita mahu ekspor barang kita ke negara mereka, maka mereka pun akan buat benda yang sama. Kenakan juga tarif kepada barangan kita. Jadi barangan kita akan menjadi lebih mahal dan kurang daya saing di pasaran antara bangsa. Baiklah, sekarang kita lihat pula apakah kesan pelaksanaan subsidi terhadap perdagangan antara bangsa. Jadi raja ini adalah keluk pasaran tepung gandum. Okey, sebelum berlakunya perdagangan antara bangsa, keseimbangan pasaran tepung tempatan dicapai pada titik I0 sini ya. Apabila harga permintaan apabila keluk permintaan di kosong ini bersilang dengan S0. Pada harga berapa tu? Keseimbangannya RM3 dan kuantiti keseimbangan adalah pada 14,000 pack. Okey, tengok kuantiti pack sini 000, jadi ada 1,000 lah. Selepas berlakunya PAB, okey, keluk S0 ini beralih ke kanan ke S1 yang mana ia bersilang dengan D0 membentuk titik keseimbangan baru pada I1 sini. Jadi tingkat harga tepung yang baru adalah RM2.50 manakala jumlah permintaan adalah 20,000 pack sini ya. Dia beralihkan ke I1. Pada tingkat harga RM2.50 ini, jumlah penawaran tepung gandum dalam negara adalah sebanyak 10,000 pack. Okey, dan jumlah kuantiti jumlah kuantiti tepung diimport pula adalah sebanyak 10,000 pack. Macam mana? Mau tengok macam tadi juga. Keluk yang tadi ya, tengok. Perbezaan daripada sini ke sini kan, keluk ini. So, kamu abaikan dulu keluk yang S2 ini. Kamu nampak di sini dia I1 20,000 kan? Jadi, keluk S1 ini bersilang di sini, di kuantiti 10,000. Jadi, ini adalah jumlah kuantiti ditawar oleh pasaran tempatan. Mau cari jumlah yang diimport, tolaklah. Dari 20,000 ini tolak dengan 10,000 pack. Jadi dapatlah 10,000 pack. Okey, selepas pemberian subsidi, keluk penawaran S2 pula terbentuk. Okey, yang mana ia bersilang dengan D0 dan membentuk tingkat harga yang baru iaitu RM2.20 dan jumlah kuantiti permintaan tepung gandum sebanyak 22,000 pack. Jadi pada tingkat harga RM2.20 ini, jumlah penawaran tepung gandum dalam negara adalah sebanyak 14,000 pack. Tengok di mana dia bersilang. Ini kan S2 kan. Tengok dia di sini kan. Okey, jadi dia 14,000 pack dia ditawarkan dalam negara dan jumlah yang diimport pula adalah daripada sinilah. Daripada keluk keseimbangan baru ni, tengok 22,000 kan dia punya jumlah. Tolak dengan 14,000. Dapatlah jumlah gandum yang diimport adalah 8,000. Okey, jadi kalau kita analisis, jumlah tepung gandum yang diimport selepas subsidi adalah 8,000 pack yang mana ia lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelum subsidi.
iaitu 10,000 pack. Sebelum subsidi kita import banyak 10,000 pack, tapi lepas bagi subsidi ramai pengeluar keluarkan lebih banyak jumlah kuantitinya, maka kita hanya perlu import 8,000 pack. Baiklah, kita lihat apakah kesan pemberian subsidi ini. 1. Harga tepung gandum keluaran tempatan akan menurun. Kan daripada RM2,5 tadi ke RM2, daripada RM3 kepada RM2,20. Kedua, permintaan tepung gandum keluaran tempatan akan meningkat sebab lebih murah kan. Ketiga, penawaran tepung gandum oleh pengeluar tempatan juga meningkat. Macam tadi kamu tengok tu kan. Sebab dia banyak ada dibagi subsidi, jadi diorang dapat keluarkan dengan lebih banyak. Keempat, jumlah tepung gandum diimport berkurang daripada 10,000 kepada 8,000 unit. Dan peningkatan guna tenaga dalam negara. Bila firma keluarkan lebih banyak tepung gandum, maka firma perlukan lebih ramai buruh, maka ia meningkatkan guna tenaga dan mengurangkan pengangguran dalam negara. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pula kesan kuota terhadap perdagangan antarabangsa. Okey, ini adalah keluk pasaran kereta juga untuk mudahkan pemahaman lah. Okey, sebelum berlaku PAB, keseimbangan pasaran kereta dicapai apabila titik E0 ini dicapai ketika D0 bersilang dengan S0, iaitu pada harga kereta RM80,000 dan jumlah kuantiti keseimbangan 30,000 unit. Okey, selepas berlakunya PAB, keluk S0 ini beralih ke S1 dengan titik keseimbangan baru iaitu E1. Harga kereta baru ialah RM60,000, manakala jumlah kuantiti permintaan ialah 50,000 unit kereta. Pada tingkat harga RM60,000 ini, jumlah penawaran kereta tempatan, tengok sini kan, pada asalnya di sini kan. Jadi dia jumlah penawaran hanya 8,000 unit saja sebab harga turun kan. Bila dalam hukum penawaran pula, bila harga suatu barang itu menurun, maka kuantiti ditawar juga akan turut menurun. Jadi sekarang ni harga dia turun, jadi jumlah ditawar pun turunlah 8,000 unit sahaja. Manakala jumlah kereta diimport ialah 42,000 unit, banyak. Tengok sini kan, S1 ini sini. 50,000 tolak dengan yang bersilang tadi, 8,000 unit. Selepas kuota dikenakan, keluk S1 ini beralih ke kiri lah, ke S2. Okey, ketika ini titik keseimbangan baru dicapai pada E2, harga kereta RM70,000, kuantiti permintaan pula adalah pada 40,000 unit. Okey, pada harga RM70,000 ini, jumlah penawaran kereta dalam negara adalah sebanyak 20,000 unit. Tengok di mana dia bersilang. Ni kan, tengok dia bersilang sinilah. Jadi ini adalah jumlah yang ditawarkan, 20,000 unit. Jumlah ditawarkan oleh firma tempatan. Okey, manakala jumlah yang diimport adalah, tengok keseimbangan baru dia sini kan, 40,000. Ditolak dengan tadi jumlah ditawar, 20,000 di sini. Dapatlah 20,000 unit. Pasal pula 30,000 ni, salah. Dia adalah 20,000. Okey, 20,000 unit lah. Tengok sini ya, yang baru ni 40,000 unit dia punya jumlah kuantiti permintaan tolak dengan kuantiti ditawar 20,000. Jadi 40 tolak dengan 20 dapatlah 20,000. Apa dia punya kesan? Jumlah kereta diimport berkurang berapa tu banyak kan, daripada 42,000 semasa sebelum kuota dikenakan menjadi 20,000 sahaja selepas kuota dikenakan. Baiklah, sekarang kita akan lihat kebaikan dan keburukan Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Kita lihat kebaikan terlebih dahulu. Antara kebaikan PAB adalah yang pertama sekali mengurangkan penawaran barang import. Bagaimana kita kurangkan penawaran barang import ini? Kita tadi kan belajar bila tarif dan kuota dikenakan, maka ia akan mengurangkan jumlah penawaran barang import. Kebaikan kedua ialah meningkatkan permintaan terhadap barang tempatan. Bila barang import itu kurang sudah kita import, maka barang tempatan akan diminta dengan lebih banyak oleh penduduk dan juga harganya yang lebih murah. Kebaikan ketiga ialah mengurangkan pengangguran. Sebab bila meningkatnya jumlah permintaan barang tempatan, maka firma akan
menambah bilangan guna tenaga ataupun buruh. Bila keadaan itu berlaku, maka pengangguran dapat dikurangkan. Kebaikan keempat ialah meningkatkan pendapatan negara. Bila kita kurang bayar barangan import, lepas tu pendapatan firma tempatan juga meningkat, maka pendapatan negara juga akan turut meningkat. Sebab semakin meningkat jumlah pendapatan firma tempatan, semakin banyak hasil cukai yang akan dibayar kepada negara. Kebaikan keempat ialah memperbaiki imbangan pembayaran. Okey, kenapa dia dapat perbaiki imbangan pembayaran? Sebab bila tarif dan kuota itu dikenakan dan juga kawalan pertukaran asing, maka ia akan mengurangkan permintaan terhadap barang import. Bila kita kurang barang import, kuranglah wang kita mengalir keluar negara. Jadi imbangan pembayaran kita itu lebih banyak masuk daripada yang keluar. Jadi ia dapat memperbaiki imbangan pembayaran. Akhir sekali ialah melindungi industri mudah tempatan. Okey, industri mudah tempatan kita ini baru ingin naik. Jadi bila ada banyak persaingan daripada luar negara, barangan import contohnya, yang lebih berkualiti, orang akan cenderung untuk beli barangan import. Jadi dengan adanya kuota, tarif yang memahalkan barangan import, maka pengguna akan beralih kepada barangan tempatan. Jadi ketika ini barulah industri muda kita dapat bersaing dan mendapat tempat di hati pengguna. Sekarang kita lihat keburukan sekatan PAB. Yang pertama adalah salah pengagihan sumber. Dalam dasar perlindungan perdagangan antarabangsa, ia akan menyebabkan banyak sumber ekonomi akan beralih ke sektor ataupun industri yang dilindungi oleh tarif dan bukannya industri lain yang lebih cekap. Jadi keadaan ini akan menyebabkan sumber yang kita ada itu tidak dapat dikembangkan dengan lebih maksimum. Keburukan kedua adalah merugikan pengguna. Ini kerana kenaikan harga barang import yang tidak disertai dengan usaha peningkatan dalam kualiti barang tempatan akan merugikan para pengguna kerana terpaksa membeli barang yang berkualiti rendah. Ialah sebab antara barang import dengan barang tempatan lebih murah. Tapi kalau kualitinya sememangnya kurang berbanding barang import, maka itulah keadaan yang merugikan. Ketiga ialah pengagihan pendapatan yang tidak adil. Okey, tindakan Malaysia yang mengurangkan import dari negara lain mungkin akan dibalas oleh negara tersebut dengan mengurangkan juga permintaan barang ekspor negara kita. Jadi ia akan menyebabkan agihan pendapatan yang tidak adil. Yang keempat adalah mengurangkan ekspor. Rakan dagang Malaysia yang dikenakan sekatan perdagangan seperti tarif akan cenderung juga untuk ambil tindakan yang sama. Dia kurang ambil barangan kita, jadi ia menyebabkan kurangnya ekspor Malaysia. Keburukan yang kelima adalah mewujudkan monopoli. Okey, industri tempatan yang dilindungi melalui dasar sekatan perdagangan yang berlebihan akan cenderung untuk bergabung dan mewujudkan monopoli dalam pasaran tempatan. Kenapa monopoli ini tidak bagus? Sebab kalau monopoli ini berlaku, firma suka-suka hati boleh buang harga, letak harga walaupun harganya mahal. Jadi ia akan merugikan pengguna lah. Keburukan terakhir adalah ketidakcekapan dalam industri tempatan. Ini berlaku apabila industri tempatan yang dilindungi cenderung untuk bergantung kepada kerajaan dan mereka tidak ada inisiatif untuk tingkatkan kecekapan pengeluaran dan daya saing. Jadi kalau balik-balik mau dibantu seperti subsidi, ini akan menyebabkan industri tempatan ini kurang buat research and development untuk meningkatkan kualiti barang dan juga berdaya saing dengan produk-produk luar negara yang lain. Jadi itu adalah isi-isi untuk kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa. Topik seterusnya iaitu liberalisasi perdagangan dan blok ekonomi dan perjanjian perdagangan akan cikgu ajar pada sesi yang seterusnya. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.